Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan pada sesi petang ini dapat kita bersua secara alam maya bersama-sama dengan warga-warga maya yang berada di kaca skrin masing-masing, sama ada di laptop ataupun di handphone masing-masing. Apa khabar semua so kita ada dapat baca beberapa baik. So alhamdulillah, so petang ini kita akan bersua bersesi selama 1 jam dalam sesi webinar TVET MARA di bawah tajuk Menelusuri Revolusi Industri 4.0 KKTM Balik Pulau. Sebut saja tentang revolusi industri ini, saya kira semua para penonton, para pendengar telah pun mengenali sedikit berkenaan dengan revolusi industri 4.0 ini. So pada petang ini kita datangkan khas secara alam maya bersama-sama 3 orang panel bersama-sama kita pada petang ini, iaitu saya perkenalkan salah seorang daripada panel kita adalah Dr. Muhammad Zakir bin Yusof. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah, terima kasih. Baik Doktor. So Doktor ini sebagai baik alhamdulillah. So sebagai pensyarah di Jabatan Acuan Suntikan Plastik merangkap kita punya penyelaras II 4.0 KKTM balik beliau. Okey Doktor nampak segak ini Doktor Alhamdulillah. Ada punya earphone tu. Baik, seterusnya kita perkenalkan panel kita yang kedua, iaitu Encik Muhammad Izazi bin Ibrahim. Apa khabar Encik Izazi? Alhamdulillah sihat Tuan. Tuan sihat? Alhamdulillah saya sihat. Alhamdulillah. So, Encik Muhammad Izazi ini selaku ketua program bagi diploma kejuruteraan mekanikal pembuatan reka bentuk produk KKTM Balik Pulau. Seterusnya panel kita yang ketiga, iaitu Cik Helmi bin Ahya Imuddin. Apa khabar Cik Helmi? Alhamdulillah sihat. Oh, segak belakang tu background apa Cik Helmi? Kan? Oh, ini lemah amal background tu. Kita tak ada green screen. Okey baik. So untuk maklumat tuan-tuan dan puan, para audiens sekalian, Cik Helmi bin Ahya Imuddin ini adalah merupakan pensyarah di Jabatan Diploma Kejuruteraan Mekatronik Industri, merangkap kita punya guru terbilang MARA. Tanya kepada saudara Cik Helmi kita. So baik tuan-tuan dan puan, sebelum kita nama dah. Tapi kita kena hargai keadaan pencapaian di ikrafan telah diterima oleh Cik Helmi. So petang ini tuan-tuan dan puan, kita tidak bersama secara 4 orang, kita bersama tuan-tuan dan puan bagi melancarkan kita punya perjalanan majlis petang ini. Perkongsian kita pada petang ini, kita mintalah kerjasama para penonton untuk memberikan satu kod kepada kita supaya para panel ni dapat mengupas topik yang akan dikupaskan nanti mengikut panduan atau mengikut kita punya audien ni. Sama ada audien kita daripada pelajar ke, audien kita ni daripada tenaga pengajar ke, audien kita ni daripada ibu bapa ke, ataupun juga kita daripada pihak industri. So kod dia mudah saja, yang kita minta tolong tuan-tuan puan tuliskan kod dalam komen di Facebook itu. Kod 1 ada kod untuk pelajar. Tulis 1 pelajar. Maksudnya kita tahu berapa pelajar mengikuti sesi kita pada petang ini. Kod 2 adalah untuk tenaga pengajar. Maksudnya kita boleh tahu berapa orang tenaga pengajar yang sertai kita punya webinar ini. Kod ketiga adalah kod untuk ibu bapa ataupun penjaga. Untuk kita kena pastilah supaya kita punya penyampaian kita ini menjurus kepada audien kita nanti. Dan kod yang terakhir, kod 4, nombor 4 adalah untuk pihak industri. Jadi kita boleh dapat kena pastilah audien kita kod 1, kod 2, kod 3 dan kod 4. Jadi kita mohon kerjasama para audien, para penonton secara live ini untuk berkongsi kita dalam komen FB Slide untuk membantu urusan penyampaian topik pembincangan kita pada petang ini. So kita tak mau bercakap lebih panjang dalam soal ini sebagai mukadimah bicara kita pada petang ini. Seeloknya lah saya sebelum membuka mukadimah ini menerangkan sedikit kita punya topik pembincangan ini adalah menelusuri revolusi IR 4.0 KKTM Balik Pulau. Maksudnya bagaimana kita nak memacu, bagaimana kita nak lead, kita nak memimpin, bagaimana kita nak transformkan
revolusi industri 4.0 ini di KKTM Balik Pulau. Inilah topik yang kita akan cuba kupas dan kita akan cuba bincangkan kepada para audiens sekalian supaya dia dapat membantu minat para pelajar, terutama para pelajar yang sedang tengok, kalau dia tengok dapat melihat peluang-peluang yang ada kemasukan di KKTM Balik Pulau ataupun di seluruh KKTM lain dalam aspek revolusi industri 4.0. Jadi sebagai pembuka khidmah ini, saya ingin menjemput dan mempersilakan terlebih dahulu Dr. Muhammad Zaki untuk mengupas doktor berkenaan dengan latar belakang sebenarnya. Sebab dunia telah melalui peralihan teknologi daripada revolusi pertama, kedua, ketiga, dan setiap revolusi itu ada pencapaiannya tersendiri. Jadi bagaimana dengan revolusi 4.0 ini doktor? Bagaimana sejarah latar belakang dia? Dan apakah matlamat kita, fokus kita, key fokus KKTM Balik Pulau ini dalam melusuri revolusi industri 4.0? Dan sekali hormatnya dipersilakan doktor. Okey, terima kasih tuan moderator kita, Encik Muhammad Rukbah. Ya. Jauh di sana. Alhamdulillah dapat bersama kita kali ini. Lama tak jumpa. Ya. Alhamdulillah kita jumpa. Juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua kepada warga alam maya sekarang yang sedang menonton kita punya FB Live kita pada petang ni. Juga terima kasih kepada panel-panel yang bersama-sama. InsyaAllah kita akan membincangkan seperti mana tajuk yang tuan moderator kita nyatakan tadi, menelusuri IR 4.0. Basically kita akan fokus perbincangan kita lebih kepada hala tuju KKTM Balik Pulau lah. Dan kalau kita tengok dekat sini juga apakah peluang-peluang para pelajar yang insyaAllah mungkin akan bersama-sama dengan KKTM Balik Pulau untuk bersama-sama kita menelusuri revolusi yang telah berlaku. Bukan sahaja di Malaysia, boleh katakan di seluruh dunia pun berlaku. Okay, dan saya juga sebelum kita mulakan tu, saya juga nak ucapkan tahniah lah kepada pelajar-pelajar yang mengambil SPM 2020 kan. Yang kami lepas yang baru dapat keputusan cemerlang sebagainya. So alhamdulillah kita dah capai satu peringkat pengajian ataupun pendidikan yang kita dah capai. Dan di sini akan ada hala tuju baru yang mungkin para pelajar boleh buat pilihan ke mana mereka nak menuju. Dan kita ambil peluang di sini untuk bercerita ataupun kita bersama-sama untuk membincangkan ataupun menyampaikan sedikit maklumat apa yang ditawarkan di KKTM Balik Pulau, program-program yang ditawarkan dan apakah keistimewaannya kalau bersama-sama dengan kami di sini, terutama dalam kita mentransformasi sendiri KKTM Balik Pulau tu ke arah mencapai ataupun menjadi sebuah sektor pendidikan TVET, yang di dalam persekitaran IR 4.0. Kalau kita bercakap, kalau kembali kepada apa yang tuan moderator nyatakan tadi, kalau kita nak bercakap tentang sejarah IR 4.0, kewujudan revolusi, mungkin ramai yang dah tahulah. Panjang kalau nak bahaskan benda ni, tapi secara ringkas, kalau kita tengok revolusi ni, industri ni berlaku, kalau kita tengok seiring dengan teknologi, perkembangan teknologi. Setiap kali teknologinya berubah, akan berlakulah satu revolusi yang baru, yang mana kita nak tak nak kita perlulah adapt ataupun kita terpaksa terima. Kalau tidak, kita akan berada dalam ketinggalan di belakang kan. So tak dapat berada dalam satu tahap kompetitif ya. So kalau kita tengok industri revolusi ni, kalau tak silap saya, kita dah bermula sejak awal tahun 1760. Dah lama dah. Dan revolusi IR 4.0 ni originate ataupun kalau startednya lebih kurang dalam tahun 2011-2012. Berlakunya shift paradigma transformasi di situ. Kalau kita tengok dia punya key focus matlamat IR 4.0 tu sendiri adalah lebih kepada untuk dia mencapai satu tahap kompetitif lah, pelaksanaan aspek-aspek, ada pilar ataupun tonggak-tonggak yang menjadi orang kata rujukan. Ada orang kata 9 pilar, ada 11 pilar kan. Banyak yang telah diperkenalkan dalam membantu kita mencapai matlamat IR 4.0 ni. Kalau di Malaysia tu sendiri kita tengok, kita dah ada framework pun, kerangka dia, polisi yang pun dah ada. Kalau kita pernah dengar, kalau tuan-tuan pernah membaca lah framework yang telah dibangunkan, kita ada industry forward di situ. So di situ dinyatakan secara jelas bagaimana kerajaan bersama-sama untuk mencapai orang kata satu tahap revolusi, especially dalam sektor pembuatan lah.
Kalau kita nak bincangkan pasal revolusi ni agak luas lah. IR 4.0, Industrial Revolution 4.0 ni berlaku dalam semua sektor ekonomi. Mana di Baik, Doktor. perbankan dan sebagainya. Dia berlaku banyak tempat. Tapi apa yang kita nak bincangkan sini, kita lebih kepada nak fokus kepada sektor ekonomi pembuatan lah. Dan KKTM sendiri pun dah menawarkan bidang pengajian dalam bidang pembuatan, diploma peringkat pembuatan. So matlamat kita dalam satu masa itu, kita kalau boleh dekat sini KKTM Balik Pulau ni, kalau boleh kita nak jurang di antara sektor pendidikan dengan industri tu, kita gap itu kita kalau boleh kita nak kurangkan. Kenapa? Sebab kita ni mewujudkan tenaga-tenaga kerja yang suatu masa akan bekerja di sektor industri. So kita tak naklah kita berada dalam orang kata senario ketinggalan di belakang. Teknologi berkembang, tapi kita punya level ataupun tahap penyampaian pendidikan kita masih berada pada tahap yang orang kata yang sama lah kan. So at the end dia punya goal tu, kalau nak apa yang kita nak capai dekat sini, kalau kita tengok dalam revolusi industri ni, adalah untuk orang kata to become a smart factory lah. Tapi mungkin memerlukan kos yang tinggi dan sebagainya. Tapi kita di KKTM ni basically ada beberapa perancangan yang kita dah aturkan berdasarkan kepada faktor-faktor utama yang diperlukan dalam transformasi ini. Kita dah mewujudkan structure base supaya graduan yang kita akan lahirkan nanti mampu berada di sektor industri dan mereka dah familiar dengan orang kata persekitaran IR 4.0 tu sendiri sebagai persediaan. Itu secara ringkas lah pembuka bicara bagi saya. Baik, terima kasih Doktor. Saya ringkas ni Doktor, apa yang kita dapat bayangkan, apa yang Doktor kupaskan tadi adalah bagaimana kita nak wujudkan persekitaran IR 4.0 atau 4.0 dalam environment di KKTM pendidikan TVET Mara ni, khususnya di Balik Pulau. Jadi sudah tentu memerlukan satu kolaborasi, memerlukan satu kerjasama yang kuat dalam kita nak memacukan transformasi dalam pendidikan era industri 4.0 ini. Dan secara umumnya untuk para panel dan juga para audiens, kita ada baca sini ada beberapa komen daripada Facebook live kita ini, ada yang telah pun menyatakan kod-kod daripada audiens kita, ada yang daripada nombor 2, nombor 3, nombor 1. Kebanyakan setakat ni nombor 1. So audiens kita setakat ni untuk makluman para panel berada dalam lingkungan nombor 1. Jadi mungkin kupasan kita ini mungkin boleh menjurus peringkat awal ini. Di peringkat awal ni adalah untuk student dulu. Bagaimana kita nak menarik minat student kita, pendidikan pelajar ni ke dalam pendidikan TVET Mara dalam menelusuri revolusi industri 4.0 ini. Jadi untuk seterusnya para panel, saya nak ajukan pada Cik Muhammad Izazi bin Ibrahim ya. Dalam situasi COVID-19 ini, dalam situasi Perintah Kawalan Pergerakan 3.0 ini, kita nampak bahawa telah pun berlaku satu transformasi peralihan dalam pendidikan, pengajaran dan pembelajaran ataupun PDPR, yang kita rasa benda ni tahun lepas dah mula, cuma tahun ini memberi satu cabaran yang besar kepada para pendidik, terutamanya para pengajar, bahkan untuk para pelajar-pelajar itu sendiri. Jadi dalam mengupas soalan ini kepada Saudara Cik Izazi, apakah kemudahan ataupun facilities yang ada di KKTM Balik Pulau ini dalam kita membantu dalam aspek pembelajaran secara alamaya ini, yang boleh memudahkan urusan pelajar-pelajar itu memahami dunia revolusi industri 4.0 ini. Silakan Saudara Cik Izazi. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa la budatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertamanya saya mengucapkan terima kasih kepada Tuan Moderator Encik Ruba. Lama yang kita tak berjumpa Tuan Ruba. Ya, Cik Aziz. Ya. Sempat kita makan durian tadi ya. Itulah, sempat kita makan durian, lama tak jumpa. Event macam ni kita berjumpa, kalau tak 2 minggu, 3 minggu kita tak jumpa Tuan lah. Ya, betul. Okey, seterusnya kepada ahli panel Encik Helmi dan juga Dr. Zaki untuk mengupas tajuk perbincangan kita pada petang ini adalah menelurusi revolusi industri bersama KKTM Balik Pulau. Terlebih dahulu sebelum itu saya mengucapkan syabas dan juga tahniah kepada para lepas pelajar SPM yang keluar result pada hari Khamis hari ya Tuan Moderator. Hari Khamis itu hari saya ingat saya 10 hari pelajun.
So sabar sedia kepada pelajar-pelajar lepas SPM yang baru saja keluar pada Khamis lalu, dan bagi yang kurang berjaya, ini adalah bukan suatu yang pengakhiran. Sebenarnya kita banyak lagi kita punya cabang dan juga bidang. Mungkin ada yang kurang berjaya mungkin boleh buat CJ dulu. Bila buat CJ, walaupun tidak boleh buat degree terus, buat CJ dulu, kemudian diploma dan seterusnya sampai kepada peringkat degree lah. Berbalik kepada soalan moderator tadi tentang PDPR di musim ini. Okey, sebagai contohnya, jika sebelum ini kita sebenarnya Revolution 3.0 adalah sistem fizik kita adalah secara pembelajaran secara sistem fizikal, ataupun contohnya jika kita ingin membeli sesuatu barang, kita ingin membeli kasut contohnya, kita pergi kedai kasut. Jika kita ingin membeli seluar contohnya, kita pergi kedai pakaian. Jika kita ingin beli kerusi, kita pergi kat mana, Tuan Moderator? Ya, kita beli kat Shopee ada, kita ada kat Lazada. Oleh kerana itu, saya nak cerita di sini bahawa Tuan Moderator, di zaman kita sekarang, Revolusi 4.0 adalah satu ledakan industri yang mana kita menggunakan internet base sebagai kita punya satu peralihan. Di mana jika kita sebelum ni, jika kita beli seluar, kita pergi beli kedai pakaian. Kita beli perabot, kita pergi kedai perabot. Memandangkan sekarang ni kita dah ada internet base, di mana cloud base, kita klik saja kita klik saja Shopee ataupun Lazada, kita pilih banyak komen, kita terus klik dan barang tu akan sampai di rumah. Begitu juga bagi kes pembelajaran. Bagi kes pembelajaran, untuk kita kena beralih mengikut teknologi yang terkini, iaitu bagi contohnya untuk product design, kita selalu menggunakan mesin rapid prototyping. Mesin rapid adalah satu mesin untuk membuat produk layer by layer dan akhirnya jadi produk. Sebelum ni kita on machine tu secara fizikal. Maksudnya on machine secara mengadap mesin baru kita boleh on. Tetapi bila relakan di sini, maksudnya kita tak perlu lagi face to face. Kita hanya mengawal guna handphone saja, mesin tu berrun dan kita boleh pantau kita punya pergerakan mesin juga. Okey, untuk apa yang sebenarnya adalah ledakan Revolusi 4.0 ni ialah apa yang ada sistem secara fizikal, kita beralih kepada sistem secara maya. Untuk itu, untuk mesin RP sendiri, untuk sebelum ini kita buat drawing menggunakan software CATIA. Kita guna pelajar untuk transfer data daripada produk CATIA tu, dia sama ada guna pen drive ataupun bila data banyak dia guna wire. Tetapi oleh kerana kita dah beralih kepada industri 4.0, pelajar tidak perlu lagi menggunakan pen drive ataupun wire. Cuma pelajar sekarang ni telah boleh menggunakan secara cloud base untuk menghantar dia punya produk tu kepada mesin itu sendirilah. Itu adalah peringkat sistem fizikal peringkat pertama. Untuk sistem fizikal peringkat kedua, bermaksud pelajar sendiri boleh membuat pemantauan bermaksudnya berdasarkan dashboard yang telah disediakan di mesin, dashboard yang disediakan di handset ataupun di dia punya laptop sendiri tu, dia boleh memantau apakah produk itu telah buat progres produk itu sekarang ni. Memandangkan sebelum ini kita CPS peringkat kedua ni, sistem fizikal peringkat kedua ni, pelajar sendiri kena pergi di mesin tengok, sudah 5% produk itu sudah siap. Tetapi sekarang ni kita tidak perlu lagi menghampiri mesin, menghadap mesin face to face untuk melihat perkembangan apakah mesin sendiri. Seterusnya untuk CPS peringkat ketiga, masuk sistem fizikal peringkat ketiga, iaitu yang terakhir adalah jika berlaku sesuatu kerosakan pada mesin. Jika berlaku kerosakan mesin, contohnya jika mesin tu wire putus, nozzle tersumbat contohnya, ataupun belting putus, so mesin itu sendiri akan menghantar dia punya notification kepada pengguna bahawa mesin tu telah start dan pengguna akan boleh
pergi repair dan terus boleh jalan. So macam sebelum ni, jika katalah kita run produk tu siap selama 9 jam. So bila 9 jam, andai kata pertengahan tu selama 5 jam dia akan berlaku something problem. So produk selama 9 jam tu tidak akan siap sebab ada problem. Tetapi dengan adanya sistem ini, dia akan hantar alert notification kepada pengguna, pada user bahawa produk itu telah ada masalah dan pengguna akan datang untuk repair dan terus boleh jalan. Itu adalah sistem fizikal tahap ketiga. Maksudnya minta maaf cik saja. Maksudnya di sini perubahan daripada sistem bersemuka itu telah membawa kepada satu aliran kemunculan sistem fizikal cyber. Ya betul moderator. Fizikal cyber. Maksudnya segala maklumat penyampaian guru-guru ataupun tenaga pelajar sebelum ni secara fizikal boleh ditransformkan melalui sistem fizikal cyber. Contoh tadi saudara Izzazir dah beritahu daripada drawing daripada Kautia tu nak pergi ke RP, rapid prototyping kan. Perlu pakai pendrive pakai pendrive kan. Sekarang ni tak perlu. Gunakan sistem daripada cloud base sebagai satu perubahan teknologi dalam sistem fizikal cyber. Betul maksudnya Cik Izzazir. Ya betul tuan. Okey, saya tambah sikit lagi tuan moderator ya tuan Ya. Okey, seterusnya dari segi sebelum ni untuk sistem fizikal, bila pelajar ingin menggunakan mesin, dia akan jumpa kita punya owner lab, iaitu biasanya Encik Ismail. Dia akan buat pendaftaran. Bila dia akan buat pendaftaran untuk booking giliran, bila masa dia untuk guna mesin tu. So bila dengan alam cyber ni, pelajar tidak perlu lagi berjumpa menghadap face to face dengan Cik Ismail untuk membuat pendaftaran. Pelajar hanya login daripada cloud base tu, buat pendaftaran, dia akan di situ juga dia akan tengok siapakah telah menggunakan mesin sekarang ni dan bila masa akan siap produk tersebut. Dan dia akan bila masa dia akan tahu bahawa produk yang pertama akan siap pukul 9 pagi esok, dan dia akan boleh run produk dia pukul 9.30 ataupun pukul 10 pagi esok lah. Tidak perlu lagi pelajar menemui Encik Ismail untuk mungkin pendaftaran. Di samping itu juga, jika macam saya cakap tadi, jika berlaku problem pada produk yang pertama tadi, pelajar yang kedua juga boleh mengetahui maklumat tu menerusi dashboard tu lah. Sebab bila dia masuk sistem, dia telah mengetahui. Itu adalah secara smart factory punya konsep, apa yang telah dikupas oleh panel Dr. Zaki tadi lah. Okey, ni apa yang kita faham di sini adalah kemudahan fasiliti yang terdapat di KKTM MPP ni adalah memang berada dalam salah satu penyediaan RR 4.0. Maksudnya pelajar yang akan masuk ke KKTM Balik Pulau ini akan mempelajari beberapa teknik fizikal kemudahan fasilitas yang ada mendepani laboratori industri 4.0 Cik Izzazir. So terbaik Cik Izzazir. So kita kena skip dulu Izzazir, kita sambung. Cuma kita dapat sedikit komen daripada ulasan daripada panel daripada pertanyaan ada pertanyaan di sini. Pertanyaan penting bagi kita untuk menjawabnya sebab ni pertanyaan daripada pihak keluarga saya rasa. Dan soalan dia nak tanya, kalau Tibet Mara, KKTM, MJII allowance untuk pelajar semua akan dapat ataupun bergantung atas sosioekonomi keluarga, B14, M20, T20, mohon pencerahan. Jadi Puan Laili Awang Isa ni nak mohon pertanyaan kepada kita berkenaan dengan allowance 300. Adakah allowance 300 di peringkat yang diberikan oleh Mara ini bergantung pada sosioekonomi keluarga ataupun macam mana? Terus kita minta mungkin saudara Helmi boleh pas sikit pertanyaan soalan ni. Okey, tentang allowance untuk para pelajar, sepatutnya berdasarkan dasar sedia ada, memang kita akan bagi kemudahan allowance untuk semua pelajar. Cuma perubahan allowance ni bukanlah semudah yang kita untuk kaki tangan Mara sahaja untuk tetapkan, sebab dia merupakan bajet yang timbul daripada kerajaan persekutuan. So bergantung kepada bajet yang telah diluluskan oleh kerajaan persekutuan,
Jika diluluskan untuk semua pelajar, kita akan bagi kepada semua pelajar, dan kita akan cari jalan supaya pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan untuk mohon kepada pusat-pusat zakat ataupun pusat-pusat yang memberi bantuan derma siswa, ataupun lebih kalau boleh saya bagi contoh, KKTM Kemaman pada satu masa dahulu mengadakan kerjasama dengan kerajaan negeri untuk membolehkan pelajar-pelajarnya menerima laptop percuma pada satu masa dulu lah. So itu antara program-program yang kita sentiasa bantu untuk semua pelajar-pelajar yang berlindung di bawah KKM dan juga KKTM lah. Jika ada ruang dan peluang untuk pelajar-pelajar tersebut memperolehi manfaat dari tempat-tempat lain, kita akan usahakan. So maksudnya kita tak tertutup hanya pada allowance yang diterima oleh yang disediakan oleh kerajaan tersebut. Baik, so itu saya rasa menjawab soalan tu Puan Laili binti Awang Isa berkenaan tentang allowance ini memanglah dia bergantung kepada keadaan semasa ekonomi negara. Sama ada di peringkat B40 ke M30 ke T20 pun dia sebut bergantung pada ekonomi negara. So untuk menjawab sedikit soalan Puan Nur Laili ni, seperti mana Cara Amy dia cakap tadi, derma siswa, untuk makluman para penonton bahawa Kerajaan Malaysia di bawah Jabatan Perkhidmatan Awam JPA telah menawarkan satu tajaan khusus derma siswa B40 kepada golongan keluarga yang berpendapatan rendah di bawah B40, dan gaji maksimum mereka adalah 4,500 ke bawah, yang mana dengan syarat pelajar ni perlu mengikuti program diploma teknikal saja. Diploma teknikal saja, bukan diploma teknikal mana-mana. Diploma teknikal sama ada di TVET Mara ke, di IKM ke, di KKTM ke, di MJJI ke, ataupun di politeknik ataupun di universiti-universiti yang melakukan diploma teknikal. Mereka layak untuk memohon dengan syarat mereka mesti ambil diploma teknikal, dengan salah satu juga syarat dia adalah mereka perlu mendapat kepujian dalam subjek bahasa Melayu dan lulus subjek bahasa sejarah. Itu syarat dia lah. Selalunya akan dibuka kepada semua pelajar-pelajar lepasan SPM semasa lah. So untuk tahun 2020 ni insya-Allah mungkin akan ada peluang lah kepada mana-mana calon-calon ataupun lepasan-lepasan SPM tahun 2020 nanti insya-Allah. Baik, kita nak teruskan kita punya perbincangan kita pada petang ini. Seterusnya kepada panel kita ketiga, Saudara Helmi berkenaan dengan tadi Saudara Izazi dah berceritakan tentang kemudahan fasilitis di KKTM Balik Pulau ni dalam menepati menyusuri berpani cabaran revolusi industri 4.0. So dari sudut teknologi mekatronik industri ni pula, apakah mood ataupun elemen yang seiring dalam pembelajaran revolusi industri 4.0 yang ada di program mekatronik industri di KKTM Balik Pulau ni? Silakan Saudara ini. Terima kasih saudara moderator. Untuk bidang ataupun program mekatronik, kita sebenarnya sememangnya orang kata apa, center of the revolution lah, sebab di bahagian bidang pembuatan dan juga bidang elektrik, bidang mekatronik ni dia punya combination ataupun center ataupun untuk bagaimana untuk menyatukan antara mekanikal dan juga elektronik, membolehkan supaya semua mekanikal ataupun elektronik, sistem elektronik ni dikawal secara atas talian ataupun secara internet lah. So untuk IR 4.0, saya rasa ni penceritaan oleh ketua program produk design iaitu Encik Muhammad Izazi. Kita sekejap kita mencelah Cik Saudara Amy minta kuat dekatkan sikit mikrofon di mikrofon tak clear. Okey. Saya dekatkan sikit. Okey baik. Okay. Sebenarnya apa yang telah diceritakan oleh Saudara Izazi tadi dah cukup jelas untuk IR 4.0. Cuma apa yang saya nak sambung lagi adalah tentang bagaimana pelajar-pelajar menggunakan IR 4.0 pada waktu ini untuk belajar di zaman COVID. So semua orang saya rasa dah maklum, kalau sekolah pun ada PDPR, kalau universiti pun belajar melalui rumah, sama juga dengan apa yang berlaku di pusat-pusat mara lah. Kami juga menyediakan pembelajaran berrumah juga pada waktu ini. Cuma apa yang menyukarkan adalah kerana kursus-kursus yang ditawarkan di KKTM Balik Pulau ataupun di pusat-pusat lain merupakan kursus teknikal seperti yang dikatakan oleh saudara moderator tadi.
Jadi apabila kursus teknikal, pendekatan yang paling baik adalah merupakan face to face. Namun pihak KKTM Balik Pulau mengambil inisiatif salah satu daripada pilar IR 4.0 iaitu simulation. Jadi bermula daripada tahun lepas pihak KKTM Balik Pulau dah menggiatkan usaha untuk memperbanyakkan simulasi di atas talian. Contohnya sebelum saudara masuk ke bengkel-bengkel untuk PLC, microcontroller, menggunakan CNC machine, kita dah minta para pelajar kita untuk download program-program yang boleh membuatkan simulasi supaya apabila pelajar-pelajar ada peluang untuk datang ke KKTM Balik Pulau, maka pelajar tersebut boleh mengaplikasikan apa yang telah dipelajari pada simulasi kepada mesin yang sebenar. Mesin yang sebenar tak ada, tapi kita ada sediakan simulasi ni sangat luas lah. Ada simulasi tentang buat pendawaian, ada pemasangan, ada buat program dan juga sebagainya. Jadi tak timbul pelajar kita kurang untuk mendapat technical skill daripada zaman ni. So IR 4.0 bukan sahaja kita gunakan, kita ajar pelajar bahawa apa yang dia akan tempuh di industri nanti. Sebaliknya kita sendiri juga mengaplikasikan elemen IR 4.0 ni ke dalam kita punya pembelajaran pada waktu inilah, terutama jadi musim COVID. Ya, terima kasih kepada Cik Elmi. Apa yang kita fahamkan ini adalah maksudnya dalam bidang mekatronik industri ini dia sangat mirip dengan industri 4.0 sebab dia menggunakan analisis data, cloud, IoT, Internet of Things. Ya, jadi benda-benda itu adalah merupakan satu elemen yang sangat membantu para pelajar dalam bidang mekatronik industri dalam mendepani revolusi industri 4.0. Ya. Jadi kita ada dua soalan penting di sini untuk para panel. Soalan pertama daripada saudara Muhammad Syahrul Mazli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak bertanya, apa perbezaan diploma teknologi kejuruteraan dengan diploma teknologi perbezaan diploma teknologi kejuruteraan dengan diploma kejuruteraan? Adakah diploma teknologi kejuruteraan ini akan diterima di dalam industri 4.0 ini? Terima kasih atas pencerahan. Jadi untuk persoalan ini saya rasa lebih baiklah kita serahkan soalan ini kepada penyaras IR 4.0. Doktor, ini soalan daripada Muhammad Syahrul Mazli. Dia tanya, apa beza diploma kejuruteraan teknologi pembuatan dengan diploma kejuruteraan pembuatan? Dan soalan kedua dia, adakah diploma teknologi kejuruteraan ini diterima dalam industri 4.0 ini? Silakan doktor. Okey, terima kasih. Persoalan ini mungkin ada ramai orang keliru. Diploma teknologi kejuruteraan, diploma kejuruteraan. Basically asas kepada kedua-dua bidang. Ini bukan bidang yang berasingan lah, cuma fokus area lah, di mana pelajar tersebut didedahkan dengan kaedah pembelajaran je lah. Kalau kita tengok fokus kepada macam KKTM Balik Pulau sendiri, kita menawarkan diploma dalam bidang teknologi kejuruteraan pembuatan. So kita memfokuskan kepada aspek yang diperlukan dalam industri pembuatan itu sendiri. Dan fokus kita lebih kepada untuk kita develop kita punya pelajar untuk memperolehi kemahiran ataupun skill, knowledge. Selain pada knowledge, dia juga mempunyai kemahiran untuk mereka perform dia punya work dengan orang kata lebih baik lah. Kalau kita tengok kepada teknologi kejuruteraan ni, is more on the thinking abilities, analytical analysis. Tapi kalau diploma teknologi ni lebih kepada, dia melibatkan juga kepada analisis scope, tetapi dia lebih kepada hands on the way they perform the work, skill lah. So kalau kita nak tengok diterima ataupun tak terima dalam industri 4.0, basically industri 4.0 kita kena tengok lah, industri 4.0 ni dia luas aspek dia. Kedua bidang diploma ataupun diploma kejuruteraan actually diterima, tak ada masalah, tiada perbezaan pun. Cuma mungkin daripada skop kerja ataupun dia punya task work mungkin akan ada sedikit perbezaan bergantung kepada skop ataupun nature bidang yang diambil oleh pelajar itu sendirilah. Saya dah dapat menjawab soalan tersebut. Baik, saya harap Tuan Moderator, saya minta menjelaskan sikit Tuan Moderator. Boleh, sila. Okey, sebenarnya kita ada 3 elemen, iaitu diploma teknologi,
diploma teknologi kejuruteraan dan juga diploma kejuruteraan. Okey, diploma teknologi kejuruteraan dan juga diploma kejuruteraan. So, dari segi pecahan, untuk dari segi pecahan teori dan juga amali, untuk dari segi pecahan teori dan juga amali, untuk diploma kejuruteraan dia banyak lagi teori daripada amali. So, bermaksud untuk diploma teknologi 70% 7 hands on, dia lebih pada hands on, dia praktikal lah 70%. Dia praktikal 70%, amali 30%. Untuk diploma teknologi kejuruteraan, praktikal 60%, praktikal amali 60%, teori 40%. So 40%. So diploma kejuruteraan adalah lagi banyak teori lah. Maksudnya lagi banyak teori. So more on analysis. Kalau engineering ni is more on analysis. Analisis betul. Ya betul. Ya, untuk pemahaman kepada audiens sekarang ni, para panel telah mencerahkan dari segi maksudnya kita mudah diploma teknologi kejuruteraan yang ada di KKTM Balik Pulau sekarang ni, yang menawarkan program diploma teknologi kejuruteraan ini adalah memfokuskan kepada skill, hands on, lebih kepada praktikal daripada teori. Manakala diploma kejuruteraan dia hanya fokus dia lebih kepada teori berbanding praktikal. Dan diploma teknologi sama macam diploma teknologi kejuruteraan, cuma base dia lebih kepada praktikal, 70%, 30% saja teori. Itu yang pencerahan yang nak disampaikan. Sila moderator saya tambah sikit sebab saya baru-baru ni ada engagement dengan beberapa HR daripada syarikat-syarikat. So feedback daripada HR untuk syarikat-syarikat ni, yang mana syarikat yang banyak memerlukan tenaga pekerja yang memerlukan hands on, maksudnya lebih kepada kerja-kerja teknikal, maka dia prefer untuk ambil pelajar-pelajar yang daripada orang kata teknologi ataupun teknologi kejuruteraan. Manakala syarikat yang memerlukan lebih banyak kepada analisis, memerlukan pertimbangan untuk melakukan untuk melakukan kerja, dia lebih banyak mengambil diploma kejuruteraan lah. So itu sedikit perbezaan lah. Namun di KKTM Balik Pulau kita cuba menyediakan pelajar-pelajar yang seimbang. Maksudnya dari segi hands on pun dia baik, dan dari segi dia punya theoretical ataupun ni pun kita cuba tingkatkan dari semasa ke semasa supaya dia boleh membuat keputusan kritikal lah ketika dalam melakukan kerja dia. Itulah dia ada kelebihan lah yang boleh kita katakan di KKTM Balik Pulau ini. Para tenaga pengajar memang mementingkan segi hands on dan juga kita punya theoretical. So kita rugilah jika sekiranya para pelajar yang berada di luar sana tidak mengambil peluang untuk melanjutkan pengajaran di KKTM Balik Pulau. So kita mengalu-alukan lepasan SPM tahun 2020. Kita cuba tengok kat skrin bawah tu, sila jangan lupa lari kita punya permohonan. Dan tarikh tutup permohonan ni adalah bermula 21 Jun, dalam minggu ni juga, minggu terakhir untuk memohon masuk ke KKTM di seluruh Malaysia, khususnya di KKTM Balik Pulau. Jadi kita ada satu persoalan ini. Jadi persoalan ini sebenarnya menjurus kepada kita punya pertanyaan ni sebenarnya, kita punya slot ni pertanyaan ini yang berkaitan dengan graduan TVET. Ya, jadi untuk makluman kita nak pergi soalan ni kepada Saudara Izazi dulu. Saudara Izazi merupakan ketua program program dan bentuk produk. Jadi sudah tentulah revolusi industri 4.0 ni memerlukan graduan ataupun tenaga kerja yang menempati revolusi industri. Maksud industri 4.0 ni memerlukan tenaga daripada pekerja dia, daripada pelajar tu mesti menepati. Jadi soalan ni memang menjurus kepada kita. Tapi cuma Saudara Zazi ada sikit soal tambahan daripada soalan ini. Dia kata bagaimana graduan TVET ini, graduan TVET MARA khususnya lah, TVET, berapakah gaji yang perlu dia capai, berapa tempoh tahun yang perlu dia capai untuk dapatkan lingkungan gaji dalam lingkungan 5 ke 6 ribu. 5 ke 6 ribu ni berapa tempoh dia punya pengalaman yang dia perlukan. Dan masa yang sama ditanya apakah dia perlu sambung belajar untuk degree atau master atau ambil sijil tahap profesional sepanjang kerjaya mereka lah di dalam industri. So saya minta Saudara Izazi supaya dapat pertama dapat mengupas tentang persediaan graduan kita
graduan kita untuk Universiti Universiti 4.0 dan bagaimana tempoh yang perlu diambil oleh pelajar tu bila sampai ke industri, berapa gaji yang perlu sampai 5 ke 6 ribu dalam lingkungan 5 ke 6 ribu, dan apakah dia perlu meningkatkan kompeten atau kompetensi dari segi punya skill, dia punya kelayakan akademik dan sebagainya. Silakan Saudara Zazi. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Okey, berkenaan dengan soalan yang pertama, dia menyatakan bahawa tentang gaji pelajar sehingga di antara 5,000 hingga 6,000, berapakah tempoh? Berapakah tempoh yang sesuai untuk pelajar mencecah gaji 5,000 hingga 6,000? Okey, daripada pengalaman lepas sebenarnya bergantung kepada pelajar belajar itu sendiri. Untuk untuk menyertai program TVET ni, saya perhatikan bahawa student-student lepas bila pelajar menguasai sains, dia sebenarnya sains, teknologi, engineering, matematik. So sains, teknologi, engineering, matematik maksudnya STEM tuan lah. So pelajar ni biasanya lebih cemerlang. Maksudnya lebih cemerlang daripada pelajar yang tidak menguasai bidang sains, tidak menguasai bidang teknologi, tidak menguasai bidang engineering dan juga matematik. So normally pelajar-pelajar yang menguasai bidang sains, teknologi, engineering dan juga matematik, dari segi dari segi praktikal, dari segi pengiraan dan apa semua, kebanyakan kita menggunakan practical base, banyak menggunakan matematik dan juga sains. Pelajar-pelajar lebih cemerlang. Dan pelajar-pelajar yang cemerlang ini normally pointer pun saya perhatikan bahawa pointer pelajar yang cemerlang ni, yang menguasai STEM ni, mereka lebih cemerlang, pointer lebih tinggi lah berbanding dengan pelajar-pelajar yang tu. Pelajar-pelajar ini juga adalah fast learner, dan juga ada pelajar daripada 3 tahun dia cecah gaji 4,000, 5,000. Itu bergantung pada pelajar sendiri. Bergantung juga bidang yang telah mereka cuburi itu sendirilah. Baik, so kita faham di sini untuk menjawab soalan tadi, maksudnya para pelajar yang menguasai STEM, sains, teknologi, engineering dan matematik ni, pelajar-pelajar ni mempunyai kelebihan, peluang untuk mendapatkan gaji lebih baik daripada pelajar-pelajar yang kurang dalam aspek di sudut tu. So untuk perkara ini, untuk saudara Hilmi, ada nak celah ke saudara Hilmi? Ya, saya nak tambah sikit lah. Untuk lepasan diploma, selalunya gaji akan bermula di sekitar 1,400 hingga 1,800 mengikut industri yang dia join lah. Tak semua kilang mampu bayar mahal dan tak semua ni. Namun dari segi kalau nak kata nak capai gaji RM5,000 ke RM6,000 tu, salah satu cara yang kita syorkan memanglah untuk menyambung pelajaran lah. Jadi di pihak KKTM Balik Pulau, kita sebenarnya cuba untuk supaya pelajar-pelajar kita apabila dia cuba sambung belajar ke peringkat lebih tinggi, dia akan dapat pemindahan kredit yang banyak supaya dia dapat memendekkan lagi tempoh pembelajaran dan dia membolehkan dia bekerja dengan lebih cepat lah. So antara pusat-pusat yang kita dah buat mapping ataupun kita buat transfer kredit yang banyak, iaitu seperti UniKL, semua UniKL, okay. Kemudian kita ada UTM, kita ada UMP, kita ada Unimed, yang mana universiti ni, universiti teknikal yang saya sebut ni sebab dia ada menawarkan ijazah teknologi kejuruteraan. Kalau pelajar kita merupakan diploma teknologi kejuruteraan, kalau dia menyambung dalam diploma dalam ijazah kejuruteraan, dia ada masalah sikit lah untuk transfer kredit tu sebab seperti yang diterangkan sebelum ni, bila sebut kejuruteraan sahaja dia lebih kepada analisis, jadi transfer kredit tu ada setengah tu dia tak benarkan. Okay. Tapi kalau ijazah teknologi kejuruteraan, kita dapat memendekkan kredit kita untuk program degree tu dengan banyak lah, sebab kita punya program kita dah benchmark dengan universiti-universiti supaya konten ataupun kandungan dalam tu menepati apa yang diperlukan untuk pelajar untuk sambung di peringkat degree lah. Dan insyaAllah lepas pelajar-pelajar semua dapat sambung ke peringkat degree, permulaan gaji selepas tamat belajar lebih tinggi lah, 2,400, dan peluang untuk kenaikan pangkat, yang mana bila berlaku kenaikan pangkat maksudnya kenaikan gaji lebih tinggi, lebih cerah lah berbanding masih kekal di peringkat diploma. Ataupun satu lagi, mungkin para pelajar lain, para pelajar bukan MARA ni dia tak aware, kita juga ada program technopreneurship lah.
So dengan program Technopreneurship, kita telah berjaya menghasilkan beberapa graduan yang bergaji sangat tinggi lah sebenarnya. Betul. Yang bergaji tinggi tu Ramai bila alumni. Technopreneurship tu alhamdulillah pun ramai sebab bisnes tu mau, dan yang sangat tinggi pun lebih tinggi daripada gaji pensyarah-pensyarah yang bercakap ni pun ramai. Saya tambah sikit. Ya, betul. Saya tambah sikit. Boleh, sir, betul. Saya tambah Boleh, doktor. Basically graduan-graduan yang lepasan-lepasan daripada IKM, KKTM ni selain daripada menjadi tenaga pekerja di sektor-sektor di luar sana kan, dan selain daripada orang kata dia sambung belajar yang mana orang kata mempunyai peluang untuk meningkatkan dia punya knowledge dia pada peringkat yang lebih tinggi. So penekanan kurikulum kita pun bersandarkan kepada macam mana yang saudara Helmi cakap tadi, technopreneurship. So kita juga menggalakkan pelajar-pelajar kita bila kita keluar tu kalau boleh kita nak stand alone, become a technopreneur. Kita tahu technopreneur satu bidang yang orang cakap kalau nak cakap pasal gaji ni memang starting tu orang kata mungkin dia perlukan sedikit masa lah kan, tetapi track record kalau kita tengok dekat KKTM Balik Pulau sendiri pun dah banyak ikon-ikon. Kalau tuan-tuan boleh search tengok banyak ikon-ikon graduan-graduan kita yang keluar ADN sekali dah pun berjaya menjadi seorang usahawan teknikal lah, technopreneurship. So subjek benda ni pun ditekankan kalau dalam kurikulum kita pun penekanan diberi pada semester 4 dan 5. So mereka mendapat orang kata pengetahuan, knowledge yang mendalam lah, pendedahan. Okay, bagaimana untuk menjadi seorang technopreneurship pada pelajarnya sendiri yang nak memilih bidang tersebut. Peluang tu terbuka. Hala tuju tu dia kata kalau masuk KKTM ni memang kena kerja kilang. Orang kata dia bukan close loop tertutup macam tu. Actually dia banyak ruang, peluang yang dibuka di luar sana lah. Cuma mungkin pilihan pelajar tu sendirilah ke mana hala tuju yang dia nak bawa. Itu sedikit. Betul tu doktor. Itu pun hasrat daripada MARA sendiri iaitu keusahawanan dan pendidikan global. Kita nak pastikan pendidikan di mana-mana institusi pendidikan di MARA ini sebahagian besar daripada pelajar graduan kita ini boleh berkecimpung dalam bidang keusahawanan. Dan itu harapan MARA lah di peringkat MARA organisasi kita sendiri. Baik, kita dah pergi ke soalan yang siri yang terakhir ni untuk para audiens untuk para panel dan juga para audiens. Berkenaan dengan kita lihat bahawa revolusi industri 4.0 ini tak lari dengan pendidikan berasaskan inovasi ataupun projek. Itu satu benda yang dekat dengan kita lah sebagai sektor pendidikan TVET MARA. Inovasi pada projek ini merupakan satu benda yang sangat mirip dengan kita. Jadi dalam mengupas isu ini, kita minta dua orang panel kita, Cik Zazir, Cik Helmi. Dua orang ni memang pakar juga, mahir dalam pertandingan world skill dan world Malaysia, world sebanyak pertandingan mereka menang lah di peringkat kita yang Balik Pulau ni lah. Kalau fikir sejarah, kalau tengok dari segi piala-piala mereka ni, pingat-pingat mereka terlampau banyak. Jadi kita nak dia boleh buat album dah. Tadi kita nak minta penjelasan lah daripada saudara Cik Zazir, saudara Helmi, bagaimana projek-projek yang dihasilkan di KKTM BP ni telah pun boleh menusuri, boleh memacu, boleh mentransformasikan revolusi industri 4.0 ini. Kita mulakan dengan Cik Zazir dulu lah sebagai ketua program mereka bentuk produk. Silakan. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Okey, dengan ledakan teknologi internet pada masa kini, so segala orang kata maklumat semuanya berada di hujung jari. Sebenarnya kita untuk mencari data di zaman ini dengan kebanyakan adalah menggunakan internet lah. Kita guna YouTube, web, perbincangan, komen-komen daripada internet itu sendiri. Daripada internet itu sendiri kita cari maklumat-maklumat dan kita telah buat penambahan perbaikan. Macam kami sendiri ada Menshi RP. Kami buat Menshi RP itu rapid prototyping. Kami buat model dulu. Jika model tu functional model tu dah boleh berfunction, kami akan produce secara bukan model lagi lah, secara fizikal lah, bukan prototype lagi. So kami di sini ada mesin ada mesin sensi, ada mesin rapid prototyping, dan semua mesin kami pada masa akan datang akan bergerak seiring dengan teknologi IR 4.0 ini. Jika kami tak gerak bersama dengan teknologi ini, kami sudah semestinya akan tertinggal ke belakang lah. Orang dah bergerak jauh, kita akan tertinggal belakang. So pada masa kini kami telah membuat draft paperwork semua, meminta bajet pengurusan untuk
penambahbaikan kami punya mesin ke arah teknologi IR from Zoom untuk pada masa kini. Okey, itu saja dari saya tuan. Baik, terima kasih Tuan Suzadi. Maksudnya di sini di perancangan mereka betul produk dah ada perancangan untuk memantapkan lagi kemudahan-kemudahan fasilitas yang ada dalam meneruskan kita punya projek-projek inovasi atau projek di peringkat world scale atau world Malaysia. Macam mana Saudara Helmi dalam bidang mekatronik? Okey, saya sambung sikit untuk mekatronik sebenarnya kita cerita pasal kemenangan-kemenangan ni semuanya tak datang dengan mudah lah. Maksudnya kita datang, kita pergi berkali-kali belajar dan balik, dan hasil daripada yang pengalaman lalu banyak membantu kita. Dan untuk bermula daripada tahun lepas, kita dapati semua pertandingan-pertandingan yang selalu kita masuk ni dibatalkan, dan ada setengah pertandingan tu ditukarkan daripada pertandingan yang sepatutnya face to face jadi pertandingan secara online. Kalau dulu kita masuk pertandingan robot saya masuk dengan Cik Izazira kan tahun 2019 tu seronok lah, kita pergi pertandingan robot dan menang dan bawa balik piala dan sebagainya. Memang menyeronokkan. Kita ada aktiviti yang mana tahun 2020 kebanyakannya semuanya dibatalkan. Cuma kita dah mula build satu kita punya sistem dan pelajar-pelajar kita untuk masuk pertandingan secara online. So sekarang ni pertandingan robot kita akan cuba masuk pertandingan online bermula daripada tahun ini lah. So dan pertandingan online ni bukan di peringkat Malaysia saja. Pertandingan online ni disebabkan dia online, dia melibatkan seluruh dunia. Kita ada kontestan daripada Brazil, kita ada kontestan daripada Amerika Syarikat dan banyak tempat lagi lah. Cuma untuk kali pertama ni saya tak expect untuk kita menang lah, tapi kita akan buat yang terbaik. Dan untuk bakal-bakal pelajar yang bakal masuk ke KTM ni, tuan-tuan kalau berminat dengan reka cipta, inovasi, robotik, jangan risau, sebab walaupun pertandingan secara fizikal dah sangat jarang ataupun banyak dibatalkan, pertandingan secara online telah mula dibuka dan kita akan melibatkan diri secara aktif lah. Baik, itulah di antara peluang-peluang lah yang dikatakan bahawa masuk ke KTM BP ni, maksudnya pelajar berpeluang sepenuhnya untuk mengikuti pelbagai projek-projek pertandingan, inovasi atau reka cipta yang kita tawarkan. Dan Alhamdulillah pencapaian KTM BP di peringkat pertandingan ni memang sangat membanggakan kita. So untuk bagi doktor sebagai penyaras kita punya industri revolusi di KTM BP ni, tentunya doktor ada perancangan yang rapi, tentunya doktor ada maklumat doktor sendiri. So bagaimana pengurusan sebagai penyaras dalam memastikan bahawa institusi pendidikan TVET MARA khususnya di KTM BP ini dapat kita transformkan dalam lingkungan persekitaran revolusi industri 4.0. Apa perancangan, apakah hasrat, apakah yang telah pun ada dalam fikiran doktor sendirilah, dalam tim doktor, dalam memastikan bahawa revolusi industri 4.0 ni pengurusan persekitaran ni dapat kita jermakan. Silakan doktor. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Nak kupas ni agak panjang kalau nak buat kupasan ni, matlamat visual kita tu panjang. Tapi kita tengoklah secara ringkas. Actually pengurusan KKTM Balik Pulau sendiri mempunyai VC dan VC. Actually ini adalah satu tonggak utama lah yang penting yang akan membawa perubahan kepada KKTM Balik Pulau tu sendirilah. Okay, kalau mungkin kalau saya terangkan balik, basically kalau kita tengok program-program yang ditawarkan di KKTM Balik Pulau ini adalah berteraskan kepada sektor pembuatan. So diploma-diploma yang kita tawarkan adalah diploma dalam bidang teknologi kejuruteraan pembuatan. So ADN tu sekali actually kita nak hasilkan graduan kita yang mampu at least orang kata dapat perform dengan baik, dapat bekerja dengan baik actually kepada majikan-majikan mereka, terutama dalam sektor pembuatan lah. Dan untuk mencapai tahap ni, pengurusan kita sendiri pun telah orang kata merancang satu kerangka untuk menjadikan KKTM Balik Pulau ni adalah sebagai pusat TVET MARA ataupun pusat institusi pendidikan TVET
yang berteraskan pada sektor perbuatan yang memfokuskan kepada penghasilan pelajar yang mampu bekerja dalam orang kata suasana smart factory. So fokus kita basically kan kita merujuk kepada visi kita tersebut. Actually kita telah mendapat beberapa peruntukan untuk kita menambah baik kita punya facilities, kemudahan, alat bantu mengajar untuk kita tingkatkan supaya jurang gap tersebut ataupun elemen-elemen IR 4.0 atau kalau dalam sektor perbuatan ni kita banyak orang kata terma yang biasa kita pakai adalah industry 4. Kalau kat sektor perbuatan kita tak kata industri revolution 4.0 sebab dia agak besar, tapi kalau dekat sektor perbuatan ni banyak kita bercakap pasal industri 4. So dia merujuk directly kepada sektor perbuatan lah. So bila kita dapat menyediakan pasarana persekitaran pelajar-pelajar yang akan mempelajari kurikulum yang telah dibangunkan dalam suasana kata smart factory, itu adalah perancangan yang kita sedang bergerak, kita sedang menuju. So kita selain daripada kita buat peningkatan kepada peralatan yang ada di college itu sendiri, kita juga telah orang kata kita restructure balik kita punya kurikulum supaya kurikulum kita tu dia tak mismatch dengan apa keperluan dalam sektor industri itu sendiri. Kalau kita tengok dekat era pembuatan dalam industri 4 ni, kita lebih fokus pada digitalization. Okay, dan juga orang kata information exchange dan juga advanced technology. Okay, macam mana benda-benda tu di-embedded. So macam mana kita nak hasilkan supaya bila pelajar-pelajar yang keluar daripada KKTM balik pulau ni, dia ada orang kata satu kelebihan dan dia dah berada dalam persekitaran yang dapat menawarkan kepada majikan-majikan dia di luar sana bagaimana orang kata revolusi tu bukan hanya berlaku dekat kita, tetapi mungkin dekat sektor-sektor lain tu dia dah dapat ada knowledge dan mereka juga boleh bergerak bersama untuk menuju revolusi IR 4.0. Okey, itu baik, saya faham di sini doktor kata bahawa saya sikit. Selain daripada orang kata equipment, selain daripada kurikulum, actually tenaga pengajar kita pun kita dah upskill dan reskilling mereka dengan all the new knowledge yang diperlukan persediaan lah. Cikgu-cikgu tu dia kena ada lah kan the knowledge, sebab kita nak teach kita punya student. So the structure tu memang kita dah buat, kita dah bergerak, starting point kita dah ada, framework kita dah ada, and visi KKTM tu sendiri basically itulah visi kita. Dan kita memang orang kata dekat ADN dekat situ, kalau kita buat semua tu kita nak pelajar lah. Pelajar-pelajar yang mana yang betul-betul interest tu masuklah KKTM balik pulau, bersama-sama kita menelusuri IR 4.0 tu, fahami IR 4.0 tu, dan at the end ni kita dapat capai dekat mana yang kita nak tuju. Itu sebentar. Terbaik doktor sebab doktor cakap tadi prasarana, saya doktor sebut prasarana tu smart classroom. Kita ada kita punya ketua Cik Zazi ni merupakan kita punya designer smart classroom. Mungkin Cik Zazi boleh translate smart classroom itu pada audiens kita ni. Okey, berkenaan batuk sikit tuan mata. Ya, saya Okey. Okey, berkenaan dengan smart classroom tu, apa yang saya betul perkatakan macam tadi, apa yang ada secara fizikal kita telah buat secara maya, betul? Sistem fizikal secara maya. So untuk smart classroom, andai kata sebenarnya kita buka lampu, kita secara fizikal pergi tekan switch lampu, akan on, tekan switch akan on. Tetapi oleh kerana kita berada di alam digital, kita tidak perlu lagi ke kelas untuk membuka lampu. Kita tidak perlu lagi ke kelas. Katalah kita berbuka kelas pukul 10 pagi. Pukul 10 pagi, kita pukul 9.50 kita dah boleh start. Aircon dah on, lampu dah on. Kita masuk suasana pengajar tu sudah selesa untuk buat pembelajaran. Di samping juga dari segi attendance tu sendiri sana. Contohnya attendance pelajar. Di attendance pelajar kita sekarang ni pihak atasan terus boleh pantau kita punya pelajar sama ada pada hari tersebut boleh hadir atau tidak. Untuk sekarang ni, untuk sistem attendance, bila pelajar datang sebelum ni kita buat secara manual. Maksud kita buat secara manual,
macam pengajar akan tik satu-satu pelajar tu hadir atau tak. Untuk sekarang ni pelajar kita tidak perlu lagi ambil secara menua. Pelajar datang, kita terus boleh detect berapakah pembilangan pelajar itu datang, dan dia punya keputusan tu akan terpapar di club base. Di club base tu pihak pengurusan dia akan terus detect pelajar mana yang akan dibawa untuk, sebab kita sebenarnya ada 3 kali surat amaran pertama masa pelajar tidak datang 5%, surat amaran kedua pelajar 10% dan juga 15%. So pelajar yang tidak hadir kelas sebanyak 5% terus dibar daripada exam lah. So daripada pemeriksaan lah. So kalau situ apa yang ada secara fizikal kita telah kawas guna secara maya lah sebenarnya. Okay, baik Zazi. Cik Ilmi nak menambah? Sila. Tak, saya cuma nak cerita jelaskan tu. Itu merupakan salah satu daripada hasrat KKTM untuk menjadi peneraju IR 4.0 dalam bidang pendidikan itu sendiri. Cuma kita tak expect semua kelas untuk jadi smart classroom. Buat masa ni dalam kita punya permohonan 1 ataupun 2 Cik Zazi ya. Sekarang ni kita baru peringkat 1 dan kita akan mohon lagi untuk tahun-tahun berikutnya lah. Kita akan buat step by step untuk improve kita punya facility seiring dengan teknologi IR 4.0 dan juga facility lain seperti smart TV. Maksud smart TV, kita dah ada smart TV, kita ada interactive box, semua itu kita link dengan internet base punya cloud untuk kawal dia punya series tu lah. Dan juga dari segi pencahayaan lampu kita boleh kawal sama ada kita sekaligus lampu serentak, dia punya kecerahan semua kita boleh kita boleh kawal guna dashboard pada kita punya handphone lah. Cuma saya nak tambah bukan apa, selain daripada smart classroom yang dicadangkan oleh Cik Izazi, so smart classroom tu kebanyakannya menggunakan barang yang siap sedia lah. Dan pelajar-pelajar mekatronik sebenarnya ada juga sedang mengaplikasikan apa yang telah dipelajari ke dalam ni, tapi there is based on pelajar punya projek lah. Jadi selain daripada projek yang berlangsung dengan bajet-bajet yang agak besar disebabkan oleh peralatan-peralatan merupakan peralatan yang standard ataupun telah disiap dibuat di industri, kita juga ada buat projek yang untuk kawal sendiri semua tu. Cuma still masih di peringkat projek, dan juga perkembangan teknologi tu dia seiring. Maksudnya tidaklah kita bergantung kepada pembekal ataupun orang luar untuk menghasilkan kita punya IR 4.0 punya environment. Kita sendiri juga di peringkat pensyarah dan juga pelajar buat suatu projek juga sentiasa berinovasi, dan ada juga inovasi daripada product design tempat-tempat lain yang untuk membolehkan bagaimana kita punya sesi pembelajaran ni bertambah baik dengan teknologi IR 4.0 masa zaman sekarang. Baik. So terima kasih pada Saudara Ilmi. Jadi kita dah berakhir sesi akhir kita ni. Masa mencuburi kita 1 jam tak terasa tadi macam tak cukup perbincangan kita ni dalam isu kita mengupas menelusuri cabaran revolusi industri 4.0 KKTM Balik Pulau. Jadi dia beri peringkat jawatankuasa dalam kita mengiringi cabaran revolusi industri 4.0 ni dalam pendidikan TVET ini adalah satu benda yang perlu kita hadapi dan kita perlu lalui dengan mewujudkan pertamanya persekitaran yang paling penting. Bagaimana kita nak wujudkan persekitaran, environment dalam industri, kemudahan dari segi pembelajaran, dari segi latihan kepada tenaga pensyarah. Itulah benda-benda yang sangat signifikan, yang mana seperti mana doktor kata tadi, kita nak mengecilkan jurang di antara graduan TVET ini dengan industri. Dalam industri 4.0 ni, maksudnya kita nak bahawa semua graduan-graduan TVET, khususnya TVET MARA ini berpeluang untuk berada dalam bersedia dan berpeluang dalam revolusi industri di 4.0 ni, di industri sebagai industri 4 industri 4. Jadi di peringkat Datuk Qasim juga mengucapkan terlebih dahulu terima kasih kepada 3 orang para panel kita, Dr. Zaki,
Cik Izazi, Cik Helmi di atas kupasan yang telah diberikan, sangat menarik, sangat baik dan dapat pun komen-komen yang bagus. Kita tengok komen-komen yang bagus daripada kita punya Audience. audience. Thank you so for dia selalu thank you so much for such rich answer. Very terbaik resolution macam-macam diberikan. Kita ucapkan juga terima kasih kepada para penonton yang sudi memberikan komen pada kita, berikan soalan pada kita, dan kita harapkan kita tak sampai berhenti di sini. Kita mohonlah kerjasama kepada para pelajar, para ibu bapa di sana untuk memberikan ruang dan peluang kepada anak-anak lepasan SPM tahun 2020 atau tahun 2019 untuk masuk bersama-sama dalam melusuri revolusi 4.0 di KTM Balik Pulau ni. Untuk itu kita mohonlah kerjasama kepada seluruh para pelajar yang ada, para ibu bapa sebab tarikh tutup kita ni minggu ni 21 hari bulan Jun. Tarikh tutup permohonan kita. Jadi mohonlah ke KTM Balik Pulau ataupun di mana-mana institusi pendidikan TVET di dalam Malaysia ini. So selebih dulu saya mengucapkan setinggi-tinggi perhargaan dan terima kasih kepada tiga panel kita, perhargaan juga kepada para penonton kita. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Segala baik apa yang kita bincangkan ni, apa yang baik ni datang daripada Allah. Segala kekurangan yang ada kami mohon maaf. Untuk kami dapat kita berjumpa lagi pada siri webinar yang lain insyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TVET Mara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.